maka tumpukan perhatian kepada ibadat dan zikir kepada Allah Ta'ala. Dan kalau selama ni dah duduk mengumpat ke, duduk bercara, duduk bercakap, merapu apa semua, kan, katakan pergi tu umur 50 tahun, ya, daripada kecil sampai ke besar duduk bercakap lintang pukang, jadi takkanlah bila pergi ke Mekah tu 40 hari nak cakap lintang pukang juga. Jadi berat, yang itu berat. Bukan maknanya berat ni mana lepas tu lepas balik tak. Maknanya kita berat tu kalau boleh berat terus. Bercakap yang tak elok ke ataupun yang jenis fitnah tu memang tak elok dah. Dia panggil hak sia-sia. Hak sia-sia tu pun kita jangan buat. Kan? Hak jenis tak ada pedah sangat. Biar tentu bercakap illa fima ya'ni. Bercakap benda yang patut. Ya. Baik. Kalau itu yang kita buat, kita jaga diri dengan zikirnya, dengan semayang, dah tak ada benda nak buat. Semayang sunat banyak, semayang sunat taubat ke apa benda. Kemudian dengan istighfarnya, dah tak tahulah 40 hari itu, kalau kita ambil paling common 100 hari apa ni, 100 kali satu hari, maknanya kalau duduk 10 hari dah 1000 kan, jadi 4000 kali. Istighfarnya macam tu juga, dengan la ilaha illallahnya, dengan subhanallah, puji Allah Ta'ala, semuanya kita buat banyak pada masa itu. Buat kebaikan dengan zikirnya. Kemudian dengan sembahyang sunat tasbih, yang duduk selama ni kita mungkin dah maknanya buat tasbih ni setahun sekali, kan, masa bulan apa ni, bulan-bulan Ramadan mari, mungkin lah maknanya bulan Ramadan tu kalau kita buat program 10 hari yang terakhir, qiyamul lail, ada tidak malam, mungkin maknanya dalam bulan Ramadan tu adalah 5-6 kali kita buat. Jadi sepanjang berada di Mekah tu 40 hari, kalau boleh lekat 10 kali pun tak apa dah buat sembahyang sunat tasbih. Jadi kalau suasana itu yang wujud semasa kita berada di Mekah, maka Nabi kata orang ini, dia kata kalau dia balik, raja'ah ni balik. Bila dia balik nanti, maka dia ni macam budak baru lahir. Macam budak baru lahir. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, siapa yang pergi ke Kaabah dan tiada tujuan lain kecuali untuk tawaf, maka akan keluar dari dosa-dosanya bagaikan anak bayi baru lahir daripada perut ibu dia. Umar kata lagu ni dia bukan kata saja. Dia kata siapa pergi ke Mekah, niat dia nak tawaf, nak sa'inya, nak buat haji lah, kalau itu yang niat, yang dia kata sebagai satu niat, maka dia kata dia ni akan orang panggil keluar daripada ibadat haji dan umrah itu bagaikan bayi yang baru lahir, tak ada dosa. Kenapa dia kata siapa yang pergi ke Mekah tu ataupun ke Kaabah itu tak ada tujuan lain? Pasal ada orang yang Mekah ni, imajinasi dia kadang-kadang dia mikir nak beli barang. Saya pernah maknanya satu ketika pergi ke Mekah tu, kebetulan lah orang travel tu suruh saya pimpin lah. Jadi pergi sana tu ada satu orang perempuan, dia Mekah ni tuan-tuan gini, sebelum pergi travel agent ini, dia janji, ini kita cerita yang umrah lah biasa. Sebelum pergi tu janji 2 orang 1 bilik, makannya sekian-sekian, kemudian apa lagi, hotel 5 bintang ke apa benda. Baik, bila pergi sana, kadang-kadang hotel sana dia bagi apa dia, 1 bilik 4 orang. Jadi kita pun menyumpah 2-3 bakul kat travel agent, janji nak bagi 2 orang sebilik. Jadi pertama saya nak ingatkan, kalau dah pergi Mekah tu jangan duduk sumpah-sumpah lah. Kok tak betul dengan apa yang cerita di Malaysia lain, sebelum pergi lain, bila pergi lain. Pasal nak handle umrah ke ataupun nak handle ialah umrah dan haji ni, dia terlibat dua tiga apa ni pihak.
Hak travel agent dia uruskan tiket dan diuruskan hotel sana, makan sana. Itu yang diuruskan. Tapi bila pergi ke sana, kapal terbang ni bukan travel agent punya kerja lah. Kadang-kadang kapal terbang nak pergi tu dia delay. Satu. Jadi kadang-kadang kalau niat tak betul tu, di situ pun kita dah menyumpah dah. Yang keduanya saya perhati, pergi sampai airport, visa tak dapat. Ini banyak berlaku. Sebab tu orang tak berani. Saya pun, kita tak ada apa-apa, orang suruh pimpin kadang-kadang, kerana kita ni diamanahkan sebagai pemimpin untuk ajar orang. Tapi bila berlaku begitu, kita kena sumpah, tak ada pasal-pasal. Apatah lagi kalau kita betul-betul handle. Jadi orang marah dah, maknanya visa tak dapat ke apa benda. Jadi sebab tu ramai-ramai di kalangan ustaz-ustaz dia tak berani. Maknanya yang ada travel agent betul pun memang dia jual terus. Dia tak tahan ni lah, maknanya jemaah dia tak faham. Kemudian bila sampai ke sana, hotel lain pula. Tok Arab ni dia ikut otak dia aja. Dia berasa nak bagi 4. Kita tempah sana, travel agent biasanya dia tempah tu memang betul untuk 2 orang. Sebab maknanya okey, 2 orang bayar lagu ni. Kalau nak duduk 4 orang bayar lagu ni. Yang travel agent tu cerita tu memang betul. Tapi bila pergi sana tu, dah orang hotel pula, Tok Arab ni pula dia ubah. Janji makan orang lain pula yang ada. Dia semua berbeza. Satu ketika, pernah saya pergi tu, naik bas tak ada aircon. Itu bukan salah ejen lah. Itu bas punya cerita. Sepatut dia ganti tapi dia tak ganti. Tok Arab dia buat style dia. Bayangkan negeri Arab Saudi tu panas, lepas tu naik bas tak ada aircon pula. Macam mana agak-agak tuan-tuan boleh bayangkan. Masa tu kalau siapa yang bawa ke ataupun toke ke, memang kena sumpah. Tetapi kalau kita niat dia betul, tujuan dia macam Saidina Umar kata betul, dia kena sabarlah. Kadang-kadang itu sebahagian daripada ujian Allah Ta'ala nak test kita. Baik, saya nak cerita yang perempuan tadi. Takdir Tuhan, dia dapat bilik yang agak kecil dengan suami dia. Dia boleh mari cerita, dia kata nak beli barang banyak ni. Bilik ni dia kata, kalau saya beli barang memang tak muat, dia kata. Dia bercakap besar kan. Saya tak pernah kena jenis-jenis lagu tu. Tapi hari tu terkena. Dia cakap lagu tu ya. Yang lain tu okeylah, kita peringat bahawa jangan mulut jaga, jangan nampak action sangat, jangan nampak takabur sangat. Kau ada benda tak kena di sana, sabar, cakap elok-elok. Okeylah, kita pun oleh kerana sebagai ketua ni, tolonglah cari ejah dapat lebih besar dia. Memang betul dia beli banyak barang. Baik, habislah. Time balik semua sekali macam biasa. Tapi tuan-tuan, sampai di Malaysia beg dia hilang. Ni cerita betul ni, yang saya bukan dengar daripada orang yang pergi sekali dengan saya. Beg dia hilang. Yang dia kata nak isi barang banyak ke apa benda tu, sampai dia sumpah-sumpah. Mungkinlah, maknanya yang depan saya tu dia cakap, saya nak bilik yang besar lagi, saya nak beli barang. Depan saya, depan kawan-kawan dia, apalah macam ni travel apa, mungkin dia sumpah yang lain-lain lagi. Kita nak beli barang banyak. Sebab boleh jadi dia pergi ke Mekah tadi niat nak beli barang. Bila sampai sana, bila dia rasa hasrat dia tak boleh tercapai kerana bilik kecil, nak beli barang ni bilik kecil. Yelah, bilik tak kecil mana dia muatlah dengan suami dia. Cuma bila dia beli barang tu, kalau banyak sangat memang nampak kecil. Maka akhir sekali barang dia hilang. Dan buat tuntutan, akhirnya dapat jugalah. Saya ingat dekat sebulan ke 2-3 minggu gitulah, lebih kurang dapat balik. Pergi ke India. Jadi sebab tu Saidina Umar ni dia kata tiada tujuan, tak payah kata dah. Kalau dah pergi Mekah nak ibadat lah kan. Tapi kenapa Saidina Umar kata lagu tu? Sebab ada orang yang pergi ke Mekah tu tujuan dia pertama nak melancong, yang kedua serabut orang duk kata bila Tuan Haji bila pakcik nak pergi Mekah dah tua duit banyak, pergi. Ini kena betul belaka ni siapa nak pergi Mekah. Jangan kata
serabut orang duk kata, duk tanya anak saudara ke orang kampung, duk tanya bila nak pergi Mekah, kita pun pergi. Ya. Bila pergi tu, pergi kerana berserabut dengan orang duk kata. Okey, pergi kerana nak melancong, nak beli barang dan sebagainya. Bila pergi, tujuan dia bukan kerana Allah Ta'ala, maka itu balik perangai tak berubah. Nak kenal orang pergi Mekah ni, dia buat haji, dia punya apa ni, kesan dia tu yang dikatakan oleh Nabi macam budak baru lahir tu. Haji dia betul-betul menjadi, kalau menjadi dia akan jadi macam ni, macam budak baru lahir. Ya. Maknanya bila Nabi kata lagu tu, dia akan mengubah watak dan juga style hidup dia. Ya. Kehidupan dia tu dia akan berubah. Kalau sebelum ininya dia tak mari sembahyang berjemaah, dia akan mari. Ya. Kalau sebelum ininya dia sembahyang lewat waktu, maknanya jadi macam satu kebiasaan. Ya. Orang lain bila masuk waktu pakat mari sesuai dengan umur pencen, dah tak ada kerja apa benda. Kita kalau nak himpun orang pencen sekitar ni saja tuan-tuan, memang penuh masjid. Ya tak? Lepas tu himpun pula orang pergi Mekah dah. Tetapi kenapa tidak berlaku begitu? Jadi sebabnya apa dia? Sebab mungkin dia pergi ke Mekah tu dia tidak niat dengan baik, dan masa di sana pun dia tidak penuhkan dengan aktiviti yang sepatutnya dia penuhkan selama 40 hari je, paling tidak untuk 40 hari. Tapi dia tak buat itu semua, maka akhir sekali bila balik, dapatlah maknanya orang letak haji di awal nama dia. Ya. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, tidak pernah syaitan terlihat lebih lemas dan hina dan berasa marah sebagaimana pada hari Arafah. Tidak lain kerana dia melihat turunnya rahmat dan ampunan Allah terhadap dosa-dosa yang besar, dan belum pernah terlihat seperti itu kecuali pada waktu perang Badar. Jadi kita cerita bab Arafah. Jadi Nabi kata, dia kata aku tak pernah tengok syaitan ini, dia macam lemas, cemas, gundah gulana, ya. Kemudian dia berasa marah, jadi kelang kabut syaitan, melainkan pada hari Arafah. Dia kata hari Arafah ni, dia kata syaitan memang kelang kabut. Orang panggil macam apa ni, satu orang yang masuk anak ke bini ke masuk hospital, kemalangan, yang kita duduk luar ni munda mandi, kulu kile, resah gelisah, nak marah ada juga, ya. Kemudian lemas, cemas. Pasal apa dia? Pasal orang yang sempat berada di padang Arafah, ya, wukuf, maka orang itu akan diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa besar. Dosa-dosa besar ni Allah Ta'ala kalau diminta dengan syarat dia pula minta beria-ria, menangis lagi apa semua di semasa berada di padang Arafah tu, maka pada masa itu Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa besar. Dosa besar apa dia? Zina, arak, kok ada pernah terminum arak, ya. Ada setengah orang dia beritahu, dia kata saya alhamdulillah arak tak minum, tapi hak perempuan apa benda disapu dia kata. Ya. Ada juga jenis lagu tu. Ada juga hak cerita, saya bab perempuan saya jaga Ustaz. Maknanya hak lain dia langgar belaka, disapu belaka. Ya. Ada juga saya hak ni saja tak boleh nak tinggal lagi setakat ni. Apa dia duk beli toto. Ya. Jadi dosa besar, kebanyakan dosa besar inilah. Bunuh orang ni jarang kita buat, ya, bunuh orang jarang. Tapi kalau berlaku pun minum arak ni tuan-tuan kena ingat, sebab 80 kali. Standard dia sama dengan menuduh orang yang berzina. Menuduh orang berzina ni mana menuduh tanpa saksi. Bukan tuduh ni maknanya dia tu tak buat, ya. Bukan tuduh kerana dia tak buat, tak. Tuduh tak ada saksi. Orang yang menuduh tu bila dia tak bawa saksi cukup, kena sebab dia. Macam yang saya cerita kes Saidina, bukan Saidina, Imam Malik.
Yang kes tangan perempuan yang melekat masa dia basuh, perempuan pelacur. Bila melekat tu orang lain kata potong, orang ni kata tanam sekali apa benda, tak boleh nak buang. Last kali Imam Malik dia tanya kawan tu, ada tak engkau kata apa-apa masa duduk basuh badan perempuan ni? Tukang basuh, orang lain tak nak basuh, dia seorang nak basuh. Tapi bila dia basuh je, pelacur perempuan melekat tangan dia. Jadi dia pun kata, adalah saya duk kata tu je, dia kata. Berapa orang duk apa ni, kau duk main dengan lelaki mana, berapa orang, berapa kali. Imam Malik tanya satu je, engkau ada tak saksi yang membuktikan bahawa dia ni main dengan lelaki? Kawan tu pun jawab balik, tak payah bukti, tak payah saksi, apa ni Tok Guru. Imam Malik masa tu tak payah saksi apa, dia kata sebab memang dia pelacur, semua orang tahu. Yang jadi masalah orang tak nak mandi mayat dia ni sebab dia pelacur. Dah orang suruh saya buat. Tak boleh, engkau kena bawa saksi walaupun dia pelacur. Engkau tengok tak? Tak tengok. Akhir sekali pandangan Imam Malik, dia kata, bincang dengan kawan-kawan yang lain, ulama yang lain, kita kena laksanakan hukum hudud. Sebab dia telah menuduh satu orang perempuan tanpa saksi. Buat 1, 2 sampai 7, 9 sampai 80 tercabut terus tangan. Habis 80 kali rawatan tercabut terus. Dia punya tangan yang melekat tadi. Baik, sama kes ni sama dengan minum arak. Maknanya dosa besar. Berzina 100 kali. Baik. Jadi kalau benda itu yang pernah dilakukan, termasuk mungkin yang ini pun mungkin banyak juga, iaitu ukuk kepada kedua ibu bapa, derhaka. Derhaka ni dengan herdiknya, dengan kita pun tak sempat nak minta maaf ke apa benda dengan mak kita, maka kita dianggap sebagai orang yang derhaka. Jadi lepas tu menyesal. Jadi cara nak cover balik penyesalan kita itu, kita buat baik, banyak setiap hari sedekah pada dengan niat untuk mak ayah kita, minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk dia, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa. Jadi itu cover balik. Baik, selain pada itu, bila pergi Mekah dan berada di Padang Arafah dan kita flashback balik, ya Allah aku pernah berzina, ya Allah aku pernah minum arak, ya Allah ya Tuhanku aku pernah menyakiti hati ibu bapa aku. Ingat balik benda-benda itu, kita doa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan gugurkan, hapuskan kita punya dosa besar. Jadi dia cerita sini dosa besar. Habis dosa kecil tak payah cerita lah. Kalau hak besar dihapuskan, hak kecil tu mudah je lah bagi Allah Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz berkata, di dalam wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam menyebut haji dan fadilahnya. Lalu Musa bertanya, wahai Tuhan, apakah keutamaan haji itu? Firman Allah, rumah yang dipilih daripada semua rumah dan haram yang telah diharamkan oleh kekasihku Ibrahim. Mereka datang dari semua penjuru bumi mengumandangkan talbiyah sebagaimana biasa seorang hamba menyambut panggilan Tuhannya. Nabi Musa bertanya, apakah pahala mereka? Jawab Allah Ta'ala, aku berikan ampun bagi mereka sehingga aku beri hak untuk memberi syafaat terhadap kerabat dan tetangganya. Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi, ada di antara mereka yang perbelanjaannya daripada harta yang kurang baik dan dengan hati yang tidak bersih? Jawab Allah, aku ampunkan yang tidak baik kerana yang baik, untuk yang baik. Baik. Jadi Umar bin Abdul Aziz kata, dia kata ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa yang menyebut tentang fadilah haji. Jadi antaranya Nabi Musa ditanya Allah Ta'ala lah, dia kata apa keutamaan haji ni? Allah Ta'ala jawab, dia kata rumah yang dipilih untuk yang dipilih daripada semua rumah dan yang haram, yang telah diharamkan oleh kekasihku Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka datang dari semua penjuru bumi mengumandangkan talbiyah sebagaimana biasa seorang hamba menyambut panggilan Tuhan. Jadi dia kata rumah dia haji-haji ni, dia kata orang pergi ziarah rumah yang terpilih, rumah Allah Ta'ala yang terpilih. Rumah Allah Ta'ala ni masjid, banyak-banyak rumah tu
Dia gini, rumah yang terbaik rumah kita, tak masjid. Rumah yang terbaik masjid. Lepas tu rumah Allah Ta'ala ni, masjid ni pula adalah rumah Allah Ta'ala. Rumah Allah Ta'ala yang terbaik, yang terbaik lah, yang teragung ialah Baitullahil Haram. Tu. Baik, orang yang buat haji ni, dia pergi ziarah ataupun pergi berkunjung di rumah yang terbaik dalam dunia. Sejak zaman Nabi yang secara sahnya zaman Nabi Ibrahim, sampai kepada kita. Jadi dia kata, engkau bayang sendirilah, seolah-olah begitulah Tuhan kata kepada Nabi Musa, engkau bayang sendiri, orang pergi berkunjung ke rumah yang terbaik dalam dunia. Rumah tu pula wujud sejak Nabi, maknanya yang secara resminya sejak Nabi Ibrahim. Baik, yang keduanya apa dia? Pergi pula di tanah haram. Tak boleh nak bunuh binatang, bukan bunuh kan, binatang nak cabut rumput rampai ke pokok-pokok tak boleh. Jadi benda-benda yang diharamkan tu diharamkan di bumi di bumi Mekah. Baik, lepas tu orang mari tu dia kata duk baca labbaik Allahumma labbaik. Dia kata seluruh dunia tu, seluruh pelosok alam, orang putih pun ada pergi, orang Cina pun ada pergi, India pun ada pergi, kan? Kita benua benua Asia ataupun orang Asia Tenggara, Nusantara ni pun pergi. Orang Arab tak sakit lah, memang dia pergi. Jadi dia kata seluruh dunia manusia ni pakat bertumpu pergi satu tempat. Jadi engkau bayangkan, itulah kehebatan orang yang pergi ke Mekah. Maka apa pahala? Nabi Musa tanya, pahala orang pergi Mekah tu? Tuhan kata pahala, dia kata aku beri ampun bagi mereka sehingga mereka boleh bagi syafaat terhadap kerabat dan tetangganya. Jadi pertama aku ampunkan dia, yang keduanya hebatnya keampunan aku kepada orang yang buat haji ni, sampai dia boleh bagi syafaat kepada kaum keluarga dia. Dia yang tentu adanya apa dia? Yang tentu adanya orang mati syahid boleh memberi syafaat kepada 7 keturunan, yang bermula daripada anak, cucu, cici. Lepas cici itulah sampai 7 keturunan, 7 lapis. Baik, orang yang buat haji ni oleh kerana hebatnya keampunan Allah Ta'ala tu sampai melimpah kepada anak cucu dia. Jadi ini sebab tu kita kalau boleh, orang pergi buat haji ni, ialah maknanya cabaran nak dapat benda ni pun satu hal, cabaran nak dapat keampunan sampai melimpah pada anak cucu ni satu hal, dan satu benda yang cukup besar. Oleh kerana dia benda yang cukup besar, takkan Tuhan nak bagi mudah-mudah gitu aja. Takkan kau pergi pijak Mekah, lepas tu aku bagi lalu, tak juga. Dia bergantung kepada kehidupan kita sepanjang berada di Mekah. Niat kita, sumber duit kita, semua diambil kira. Sebab tu di sini sampai Nabi Musa pun tanya, dia kata, lagu mana orang pergi Mekah dengan duit yang tak baik. Jadi Nabi Musa pun sebut juga tu. Pasal ada orang yang memang kehidupan dia tu, rezeki dia tu memang peratusnya lebih peratusnya yang cukup besar dari sumber duit dia itu adalah mari daripada yang tak baik, yang daripada sumber rasuah, tak? Kemudian kadang-kadang naik pangkat pun kerana fitnah orang, tipu orang, pijak kepala orang, kawan-kawan lain, jadi dapat gaji yang orang panggil gaji yang tak elok. Kemudian kalau buat adalah itu orang panggil naik pangkat tu, pijak kepala orang lain. Kalau claim mileage pula gila-gila claim, claim mileage tu gila-gila, claim macam-macam. Jadi hal tu jadi satu orang panggil lumrah dalam kehidupan dia, tak ada rasa apa. Lepas tu tiba-tiba Abu Haji pula kata Tuan boleh pergi ke Mekah tahun 2014. Oleh kerana dia pun ingat ini game Mekah ni biasa lah. Hak mana tak cukup lagi duit, pergi masuk daripada sumber yang haram, masuk dalam tabung haji, cukup duit. Maka pergilah dia ke Mekah dalam keadaan dia pun ikuti kursus, tapi pergi dia tu daripada sumber yang haram. Maka Nabi Musa tanya juga ni, dia kata, lalu jawab Allah Ta'ala lah, aku ampunkan yang tidak baik kerana yang baik. Kalau betul dia pergi, dia pun pergi, semasa sebelum pergi tu pun dia orang panggil bertaubat, tak?
dan dia pun cuba fikir berapa banyak duit aku yang terambil daripada benda yang haram ataupun duit yang tak elok, yang tasyabuh, apa ni, yang syubhat. Dia fikir, bahkan bila dipikir tu dia pun dengan rela hati diasingkan, diasingkan dengan cara dia nak bagi sedekah ke apa benda, terpulang pada dia. Maknanya dia sebelum dia pergi tu dia ada satu kesedaran macam ni, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Dan bila dia pergi Mekah tu satu benda yang baik, maka Allah Ta'ala akan tutup, Allah Ta'ala akan tutup, hapuskan duit-duit dia yang tak elok tadi, bila dia bertaubat dengan baiklah, dia hapuskan. Campur pula dia pun memang berusaha dah mikir berapa banyak, lalu dia pun ambil lah agak-agak lah kot, lebih kurang 20,000 ke, maka dia pun nak keluar 20,000 tak mampu kan. Akhir sekali dia keluar 1,000, bagi dengar masjid nak buat ini 1,000 dia bagi sikit-sikit, lama-lama habis 20,000. Dia pun rasa lapang, rasa okey kot. Kalau ada was-was lagi, keluar lagi. Itu cara tuan-tuan kita nak menghilangkan was-was kita terhadap harta kita. Kalau rasa adalah benda yang tak elok, sebab harta ni kadang-kadang hak tentu yang kita kena was-was, zakat kita kena was-was. Sebab zakat ni tuan-tuan, ikut pengamatan saya, orang Melayu baru kenal zakat ni lebih kurang 20 tahun, lebih kurang tu 20 tahun pun tak akhir. Sebelum ni orang Melayu kebanyakannya faham zakat itu zakat fitrah. Sebab tu maknanya kalau tuan-tuan perhati, lebih kuranglah 30 tahun baru ada satu sistem untuk potongan gaji berjadual untuk bayar zakat. Maknanya pusat zakat dia buat potongan, ulama pun putuskan okey boleh, maknanya bayar zakat secara berjadual, setiap bulan potong, boleh. Tapi sebelum tu tak ada. Kalau ada dalam bank, bila dibuat lagu tu, dia potong gaji, dia hanya fikir gaji saja yang kena keluar zakat. Tapi maknanya KWSP bila dia dah dapat umur 55 ke apa, 50 ke 55, bila dah jadi milik dia yang sempurna dipanggil, dia kena keluar zakat. Tapi dia tak keluar zakat sebab dia tak tahu. Masalah tak tahu, dia tak tahu tu sebab dia tak belajar. Orang dah mengajar, dia tak mari. Hak mana tahu tu pula, dia masih jadi kebingungan. Dia kata kok mana pula kena keluar zakat. Hak aku fahamnya, gaji aku dah tolak dah. Lepas tu yang duduk dalam tabung haji, okey, yang duduk dalam tabung haji settle. Sebab maknanya dia tabung haji dah keluarkan bagi pihak kita. Yang kira SP ni macam mana? Ataupun simpanan, tiba-tiba je dapat harta pusaka. Kemudian yang apa tu, ternakan. Ternakan mungkin kita tak ada. Tetapi ulama juga dia membahaskan bagaimana dengan orang yang mempunyai kelapa sawit. Kelapa sawit di orang Perak. Ada ulama dia membahaskan, dia kata kelapa sawit itu ganti kepada padi. Ada juga. Jadi oleh kerana ada perbahasan begitu, lebih baik bila dah dapat hasil itu keluarkan zakat. Kalau sekiranya sebelum ni tak keluar, itulah tuan-tuan yang kena keluarkan perlahan. Dan caranya saya selalu ajar, jika ada orang nak buat itu, nak buat ini, tuan-tuan keluar sikit-sikit. Nak keluar banyak gayat, ni tak? Bukan main perang. Nak keluar 10,000, 20,000 tak boleh. Walaupun duit dalam bank ada kat 1 juta, tapi nak keluar 20,000 tu Allah Rabbi, menggigil. Zakat ni orang, tuan-tuan kena ingat. Kalau tuan-tuan tak keluar, semasa tuan-tuan tak tahu dulu, kalau tak keluar maknanya tuan-tuan makan hak orang. Sebab tu dia jadi kehidupan kita tidak orang panggil tidak berkat sangat. Tak jauh lah. Zakat tu adalah hak orang, tuan-tuan tak keluar, tuan-tuan makan hak orang. Hak siapa dia? Hak 8 orang. Fakir, miskin, orang berhutang. Orang berhutang ni tuan-tuan, saya nampak kita ni macam menyampah kepada orang berhutang. Tapi kena tengok, kalau dia miskin, dia berhutang kerana miskin, anak nak pergi sekolah, bagi je duit zakat. Tanya dia, anak-anak sekolah ni balik kampung saya sekala ke? Abang ambil mana duit? Allah, dia kata berhutang dengan pakcik tu, dengan orang tu. Banyak ke? Adalah sikit, setakat anak, ialah anak 10.
Setakat ni adalah maknanya tolak campur tu tinggal lagi ada 10,000 lagi. Dengan siapa abang berhutang? Kan? Abang kita tu layak dia terima zakat. Kalau dia miskin, dia orang berhutang lagi. Pak saudara kita. Ataupun abang tu maksudnya orang kampung kita yang kita di peringkat abang kita. Dia kata adalah tolak campur 10,000. Dengan siapa? Dengan tu lah tu apa ni? Biasanya kalau di kampung, ya tak, di kampung ni tempat orang berhutang ni kat mana? Kalau kampung saya, tempat orang berhutang ni toke jual getah buku. Kampung saya tu dia masa tu lah. Sekarang getah buku dah tak banyak lah. Masa tu dia getah pokok getah banyak dan kehidupan orang kampung apa ni toke getah je. Jual pada toke akan hantar ke kilang. Dia berhutang dengan toke. Dan satu lagi, dia biasanya berhutang dengan toke kedai. Dia akan cakap, oh dengan Pak Mak tu lah, dengan Tok Haji tu lah yang toke getah buku. Okay. Kalau kita dah puas hati dia berhutang ni kerana dia miskin, kita pun cakap gini lah, ikut saya, kita pergi kedai, saya tolong bantu, okey saya bayar, ini duit zakat saya. Itu lagi puas hati, kita direct, kita nampak depan mata kepala kita. Untuk nak bagi inilah, nak release masalah zakat tadi yang tertunggak, bagi kat dia direct. Tapi jangan bagi ke dia, bagi kepada orang yang tukang kedai tadi, orang yang dibutang. Bagi ke dia takut dia beli benda lain, tak puas hati kita. Bagi ke dia, dia beli basikal untuk anak dia pula. Saya pernah kena tu. Dalam hati Allah. Lebih baik tanya dengan siapa berhutang. Al-gharimin, orang yang berhutang layak terima zakat. Dan lain-lain lah yang tuan-tuan tahu. Baik. Jadi bab harta ni ialah maknanya kita kalau boleh kita elakkan daripada menyimpan harta-harta yang tak elok. Dengan cara tadilah sedekah ataupun bagi zakat kepada orang-orang yang berhak menerima. Jadi saya rasa itu saja untuk pagi ini. Syurut. Baik. Kita masih lagi buka kepada tuan-tuan untuk seperti yang saya umumkan dalam khutbah semalam, sumbangan untuk pelajar-pelajar yang nak belajar agama ni, yang nak pergi luar negeri dan juga yang belajar dalam local university. Kita masih buka lagi lah kalau tuan-tuan nak bagi. Hatta kok berasa nak bagi duit zakat kau boleh bagi, ataupun duit derma. Sebab mereka yang pergi belajar ni layak terima zakat. Boleh bagi ke saya ataupun Haji Rahmat ataupun kaunter. Kita stop 5 hari bulan 9. Lepas tu kita bagilah. Kalau tuan-tuan terbagi lepas pada tu pun kita tolong uruskan. Tapi sehingga kini alhamdulillah, hasil pada pengumuman semalam tu campur-campur yang sebelum tu, saya ingat kita boleh bagilah lebih kurang, tak kurang RM2,000 seorang kepada pelajar yang sudah ada nama dengan saya, insyaAllah. Jadi hasil semalam pun banyak juga saya ingat. Jadi saya rasa itu saja. Kalau nak bagi, kita stop sampai 5 bulan. Jadi oleh kerana kalau lebih daripada bajet dia yang kita nak bagi pada seseorang pelajar yang dah ada nama dengan kita, kalau lebih, kita akan simpan sampai lebih kurang seminggu 2. Kok ada lagi yang mari minta, kalau tak ada je, kita akan bagi pada nama yang dah ada, ataupun kita cari yang apa tu, yang kita kenal ke, yang dia memang miskin tetapi anak dia belajar agama, sebab kita nak dapatkan pahala hasil pada penyebaran ilmu agama oleh anak dia bila habis belajar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah.